agama kita ni asalnya ada 3 rukun. Ia disebut sebagai arkanuddin, rukun agama. Dalam rukun agama ni ada 3 rukun, rukun iman, rukun Islam dengan rukun ihsan. So lagi. Cuma kita biasa didedahkan dengan 2 rukun sahaja. Daripada budak kita hanya menghafaz rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Tapi kita tidak didedahkan dengan rukun ihsan. Itu sebab gapo jadi gitu, wallahu alam lah. Bapa kita tidak didedahkan dengan rukun ihsan. Padahal hadis ia menjadi sumber menentukan rukun iman, rukun Islam ni, hadis ia sama, hadis Jibril. Hadis yang kedua di dalam kebanyakan kitab-kitab hadis, iaitu hadis Jibril. Hadis 40 Imam Nawawi, hadis kedua ialah hadis Jibril. Daripada hadis Jibril itulah diambil rukun iman dan rukun Islam. Tapi dalam hadis Jibril itu ada lagi rukun ihsan. Tapi tidak dimasyhurkan. Kita hanya kenal rukun iman, rukun Islam. Rukun ihsan tak biasa dengar. Kalau orang tidak mengaji ke, tak biasa dengar. Kalau semata-mata harap kepada ilmu zaman sekolah rendah ke, memang tak ada lah. Di sekolah rendah tidak didedahkan rukun ihsan. Itu sebab gapo wallahu alam. Tak tahulah sebab gapo tidak didedahkan itu, di mana kekurangan. Sebab nak sempurna agama dikena ada 3, Islam, iman dan ihsan. 3 perkara ni perkara yang berlainan, wajib ada ketiga-tiganya di satu orang, baru dia dikira orang yang beragama. Tak ada salah satu daripada 3 rukun ni dia bukan orang beragama. Agama dia agama yang tidak sempurna. Tak ada ihsan, dia bukan orang yang beragama, agamanya tidak sempurna. Jika dia beragama sekalipun, beragama yang tidak sempurna. Adapun zaman kita budak-budak, betul lah rukun Islam, rukun iman ni kita hanya ngapa. Kita reti sebut 5 tu, reti sebut 6 rukun iman, dikira selesai lah. Tu kelas kita budak-budak. Kemudian bila kita meningkat dewasa, sepatutnya kita, ilmu kita juga meningkat. Tidak memada dengan sekadar kita hanya menghafaz 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Tak pada dah. Tu kelas budak-budak. Bila kita dewasa, kita kena mendalami satu persatu maksud, makna yang dikehendaki pada setiap rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman ni perkara pertama, beriman kepada Allah. Kena mendalami dah lah. Apa maksud beriman kepada Allah? Siapakah Allah? Apakah sifat-sifat Allah Ta'ala? Apakah pula sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala? Apakah pegangan-pegangan yang haram kita berpegang terhadap Allah Ta'ala? Ada pegangan-pegangan yang haram kita berpegang Allah Ta'ala seumpama tu. Beriman kepada malaikat. Apa pula keyakinan kita terhadap malaikat? Gapo perkara yang wajib kita berpegang pada diri malaikat ni. Malaikat ni setara mana makhluk. Kita kena berpegang lagu mana. Kita kena memperhalusi satu persatu. Beriman kepada kita, berapa kita yang kita kena ketahui namanya. Serta berapa kita ya Allah Ta'ala turunkan. Hak Allah Ta'ala turunkan banyak.
Hak kita kena tahu namanya Pak sahaja. Tak? Bukan bermaksud hanya 4 kitab yang diturun ke Allah. Bukan. Sesiapa yang berpegang, Allah Ta'ala hanya menurun ke 4 buah kitab, itu pegangnya yang fasik, berdosa besar. Sebab Allah Ta'ala bukan hanya menurun ke 4 buah kitab. 4 buah kitab, Injil, Taurat, Zabur, Quran tu ya kita wajib ketahui namanya satu persatu. Bukan bermaksud Allah Ta'ala hanya menurunkan 4 buah kitab. Orang yang berpegang Allah hanya menurunkan 4 buah kitab, pegangnya dia tu masih pegangnya yang fasik. Bukan pegangnya yang sebenar. Beriman kepada para nabi, sifat-sifat yang wajib yang tentu ada pada diri para nabi, sifat yang mustahil atas diri para nabi, sifat yang harus pada hak para nabi. Apakah pegangnya? Ya kalau kita berpegang atas nabi seumpama tu menyebabkan jatuh murtad. Ada pegangnya, ya kalau kita pegang nabi tu seumpama tu jatuh murtad. Antaranya disebut oleh Imam Ibn Hajar, disebut oleh Imam As-Suyuti. Barang siapa berpegang para nabi itu lahir seperti kebanyakan manusia, lahir melalui saluran najis, jatuh murtad pegangnya tersebut. Kerana masuk pada menghina para nabi. Para nabi bukan lahir melalui saluran najis, bukan keluar melalui farak, bukan. Tiba-tiba dia berpegang, nabi-nabi supaya orang ramai-ramai keluar melalui saluran najis. Pendapat Imam Sayuti, pegangnya lagu ni menyebabkan jatuh murtad. Di sisi orang yang mengetahui lah. Di sisi orang awam yang tidak tahu, dimaaf. Serta berdosa kalau dia tidak ngaji. Dan kita rukun iman, beriman kepada para nabi. Sepatutnya dia kena ngaji lah. Hak para nabi tu, dia kena memperhalusi satu persatu lah. Dia tak ngaji, tiba-tiba dia berpegang nabi juga dilahirkan melalui saluran najis, seperti mana manusia-manusia ramai-ramai. Pegangnya dia ni jatuh murtad jika dia yang mengetahui. Tapi jika dia ni orang awam, dia tak tahu, maka pegangnya itu berdosa tapi tak murtad. Ada. Beriman kepada hari kiamat, qada qadar, kena perhalusi satu persatu. Tak pada dengan kita sekadar ngapa 5 ataupun 6 rukun tu. Tak pada. Wajib kita kena memperhalusi satu persatu. Mengerjakan sembahyang, rukun Islam mengerjakan sembahyang, bukan hanya sembahyang. Dia wajib sembahyang dengan betul, wajib mengetahui sekalian rukun sembahyang, wajib mengetahui syarat sah sembahyang. Wajib dia pandai membezakan beza antara syarat wajib dan syarat sah. Wajib dia kena mengetahui perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Itu masuk pada kata mendirikan sembahyang. Bukan semata-mata dia buat sembahyang, tapi syarat sah tak tahu mana, perkara membatal tak tahu mana. Itu bukan mendirikan sembahyang. Ada.